Bismillahirrahmanirrahim dan Assalamualaikum kepada Profesor Mahathir Mohamad Khairi Ahmad. Kami daripada kumpulan A semester April 2023/2024 ingin membuat pembentangan yang bertajuk Teori Informasi. Okey, baiklah. Saya ingin memperkenalkan ahli kumpulan saya iaitu saya sendiri, Nur Fatin Najwa binti Zamani, nombor matrik 295883, dan seterusnya adalah Muhammad Nur Ikmah bin Ghazali, nombor matrik 296496, dan seterusnya adalah Muhammad Syafiq bin Halimi, nombor matrik 295852, dan yang seterusnya adalah Nur Mila binti Muhammad iaitu nombor matriknya adalah 296506. Okey, baiklah. Sekarang saya akan meneruskan pembentangan saya dengan pengenalan teori informasi. Keperluan komunikasi dalam hampir setiap aspek kehidupan memacu pertumbuhan masa kini. Komunikasi ini adalah sangat penting untuk kelangsungan hidup kita. Bayangkan macam mana kalau kita kehilangan orang tersayang tapi tak dapat meluahkan kesedihan kita. Jadi perkara ini berterusan dan sukar untuk kita menerima kebenaran yang telah ditetapkan oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Setiap aspek kehidupan kita sebagai seorang manusia, keluarga, komuniti, ahli kumpulan, pekerja dalam perniagaan dan warga negara adalah bergantung pada keupayaan kita untuk berkomunikasi dengan berkesan. Mengetahui cara berkomunikasi dengan berkesan adalah penting untuk pertumbuhan peribadi dan kejayaan dalam hubungan peribadi kita, di tempat kerja dan dalam peranan kepimpinan. Untuk menjadi communicator yang berkesan untuk manfaat diri kita, orang tersayang, komuniti kita dan negara kita adalah amat penting. Okey, baiklah, saya akan meneruskan pembentangan saya dengan sejarah teori informasi. Pada akhir 1940-an, seorang saintis bernama Claude Shannon muncul dan berjaya membangunkan teori matematik penghantaran isyarat. Claude Shannon ialah seorang jurutera telefon dan bertujuan untuk memaksimumkan kapasiti taliannya dan meminimumkan gangguan dalam pelaksanaan awal teorinya. Teori yang dihasilkan dilihat lebih cenderung melihat kepada masalah teknikal penghantaran iaitu bunyi, isyarat dan simbol. Teori informasi daripada Shannon ini seringkali disebut sebagai teori matematik kerana ia melihat kepada komunikasi sebagai peristiwa mekanikal, matematik dan maklumat iaitu penghantaran mesej dan bagaimana pemancang menggunakan saluran atau media komunikasi. Teori ini menggunakan kod sebagai teknik utama membina dan menterjemah komunikasi iaitu pengekodan ataupun penyahkodan. Penekanan adalah pada ketetapan dan kecekapan proses dan bukannya kandungan mesej. Okey, baiklah. Yang seterusnya juga adalah teori informasi ini dibangunkan menggunakan kaedah matematik. Teori Shannon ini digunakan sebagai inspirasi oleh profesional komunikasi dan pengamal untuk mereka bentuk medium komunikasi yang tepat dan berkesan. Model teori ini dia tak menjelaskan idea maklum balas, manakala dalam contoh telefon yang dikemukakan tanggapan maklum balas memainkan peranan penting dalam menentukan keberkesanan komunikasi. Okey, baiklah, setakat itu sahaja pembentangan saya. Terima kasih. Seterusnya saya akan menyerahkan pembentangan ini kepada rakan saya iaitu Muhammad Syafiq. Hari ini saya akan menerangkan tentang teori informasi. Teori informasi terdapat 3. Nombor 1, pakar mengatakan bahawa untuk memahami sebenarnya konsep maklumat teori dalam maklumat, seseorang itu terlebih dahulu mempunyai pemahaman yang kukuh tentang bagaimana proses itu ataupun data itu diproses. Yang kedua, menurut literatur John 2009, maklumat ialah kuantifikasi tahap di mana sistem atau isyarat bebas daripada ketidakpastian. Ringkasnya, mengikut teori, maklumat lebih banyak yang dimiliki oleh sistem semakin tidak pasti. Ini kerana maklumat itu sendiri menjadi kurang jelas. Yang ketiga, entropi dan redundansi adalah dua konsep dari mana teori informasi. Entropi merujuk kepada ketidakpastian sistem atau kekurangan kebolehramalan. Yang kedua, redundansi adalah ukuran mana kebolehramalan sistem. Okey, seterusnya ini adalah model yang menggambarkan komponen-komponen komunikasi dalam proses komunikasi yang meliputi sumber seperti mesej, transmitter, pemancaran signal, channel saluran, receiver ialah penerima
dan destination, dan tidak lupa dan noise gangguan. Sumber mengirimkan signal daripada pemancar melalui sebuah saluran kepada sebuah tujuan melalui penerima. Gangguan adalah interferensi yang dapat mengganggu proses transmisi. Tujuan transmisi informasi bagi pesan adalah untuk menjangkau tujuan secara efisien dan akurat. Yang ketiga daripada saya terakhir adalah andaian teori informasi. Di dalam teori informasi WIC 2010-296 ada menyatakan andaian terbagi kepada 3 aspek. WIC 1979 memandang konsep informasi sebagai sesuatu yang berbeza di mana setiap organisasi itu berada. Informasi yang diterima di sebuah organisasi berbeza-beza dengan informasi yang didapati sendiri. Andaian yang kedua oleh WIC adalah memfokuskan kepada informasi pesanan-pesanan berbeza dalam hal sejauh mana mereka dapat memahami satu perkara tersebut. Andaian yang ketiga adalah merujuk pada nilai setiap aktiviti untuk menginformasi yang diterima dan lebih difahami. WIC memandang kepada proses untuk mengurangi ketidakjelasan sesebuah aktiviti bersama di antara anggota organisasi. Terima kasih Syafiq. Saya Muhammad Iqmal bin Ghazali, nombor metrik 296496, akan menerangkan tentang relevant theory dengan reality atau keadaan komunikasi semasa dalam konteks organisasi awam atau korporat. Teori informasi adalah penting kepada organisasi awam atau korporat kerana ia akan menjadikan komunikasi sebagai asas untuk mengatur dan mengorganisasikan suatu kelompok dan menawarkan cara berfikir yang rasional untuk memahami bagaimana organisasi manusia. Hubungan antara teori informasi dan realiti dalam organisasi awam dan korporat akan dibincangkan dalam bahagian ini. Hubungan ini ada beberapa perkara. Yang pertama, hubungan meningkatkan pengetahuan. Hubungan ini dapat membangunkan teori informasi untuk menerangkan proses apabila sebuah organisasi mengumpul, mengurus dan menggunakan maklumat. Organisasi adalah aktiviti berkomunikasi, bukan struktur yang terdiri daripada jawatan dan peranan. Maksud yang lebih tepat tentang berorganisasi yang menunjukkan satu langkah dalam proses organisasi ini disebabkan oleh keinginan untuk mencapai objektif organisasi melalui proses komunikasi berterusan. Yang kedua ialah hubungan tingkah laku. Hubungan tingkah laku ini sebagaimana organisasi sebuah sistem yang cuba memahami pelbagai tafsiran maklumat yang mengelirukan dan berbincang daripada persekitaran, mengkaji organisasi dan tingkah laku organisasi dan berkomunikasi adalah asas kepada tingkah laku. Yang ketiga ialah hubungan menjelaskan secara terperinci. Dalam organisasi, maklumat juga penting untuk menjelaskan dengan baik apa yang perlu disampaikan kepada orang ramai dan dengan maksud yang jelas boleh memberikan manfaat kepada semua orang. Teori informasi adalah kenyataan yang mengenai konsep yang membantu memberi maklumat, keterangan, penjelasan dan maklumat secara terperinci dan sebagainya, dan mempunyai persamaan yang membolehkan seorang memahami, menjelaskan dan menilai fenomena dan ramalan. Yang keempat ialah hubungan menerapkan nilai-nilai murni. Informasi bukan saja digunakan untuk menyampaikan idea dan maklumat antara manusia. Ia juga penting untuk membina, membentuk dan mengekalkan hubungan saraan, nilai budaya dan komunikasi juga untuk mencapai matlamat dan aspek kehidupan bermasyarakat. Menurut teori informasi, komunikasi adalah penting untuk mengekalkan keharmonian dan kesejahteraan dalam organisasi. Yang kelima ialah hubungan organisasi dalam informasi. Komunikasi maklumat adalah tumpuan teori informasi organisasi dan kejayaan organisasi bergantung kepadanya. Teori ini mengutamakan proses penyusunan ahli organisasi untuk menguruskan maklumat, budaya, struktur organisasi,
organisasi berada dalam persekitaran. Maklumat yang membolehkan mencapai maktamat yang berkesan. Walaupun persekitaran memberikan banyak maklumat kepada organisasi dan ahlinya, tak semua maklumat boleh diproses dengan sebaik yang mungkin. Yang keenam, yang terakhir, hubungan yang memberi gambaran yang lebih jelas tentang sesuatu perkara. Mendapat pemahaman yang lebih jelas tentang cara suatu perkara atau peristiwa boleh berlaku antara keperluan informasi organisasi yang lain. Jika maklumat disampaikan dengan terperinci, ia akan menjadi lebih mudah diterima oleh orang ramai dan juga boleh membantu menyelesaikan atau merungkaikan masalah yang dihadapi. Terima kasih kepada rakan saya Muhammad Nur Ikhmat untuk tajuk tadi. Assalamualaikum dan salam sejahtera. Saya Nurmila binti Muhammad, nama metrik 296506, akan membantahkan tajuk analisa dan kritikan terhadap teori informasi. Teori informasi adalah satu bentuk pendekatan matematik termasuk teori kebarangkalian, teknik pengekodan, penyimpanan maklumat dan pengiraan entropi mempunyai beberapa kekuatan dan kelemahan tersendiri. Kekuatan yang pertama, kuantifikasi maklumat. Yang kedua, asas untuk pemampatan data. Yang ketiga, asas untuk teori pengekodan. Yang keempat, aplikasi teori maklumat. Dan yang kelima, kejuruteraan komunikasi. Kelemahan yang pertama, cenderung kepada aliran komunikasi sehana kerana tidak menerangkan konsep maklum balas. Yang kedua, konteks terhad kerana memfokuskan kepada maklumat terpencil. Yang ketiga, kekurangan dalam membuat penyesuaian yang dinamik kepada sesuatu keadaan yang berubah-ubah. Yang keempat, perlu mempertimbangkan implikasi etika dan kemasyarakatan mengenai keselamatan data, penyalahgunaan maklumat dan faktor privasi. Yang kelima, bergantung kepada andaian tertentu seperti taburan kebarangkalian seragam dan kebebasan peristiwa. Dan yang keenam, sukar untuk diaplikasikan dalam kehidupan realiti kerana perlukan pengumpulan data, ketepatan mesej atau informasi disebabkan gangguan mesej dan ketidakpastian. Cadangan kepada penambahbaikan. Yang pertama, mencari kaedah untuk mengintegrasikan maklumat atau analisis semantik. Yang kedua, terokai kebolehan teori dalam menampung informasi melalui deria seperti sentuhan, pendengaran dan isyarat visual. Yang ketiga, membuat langkah kerja menangani kekhawatiran privasi, penggunaan maklumat yang berhemah dan keselamatan data. Yang keempat, memupuk kerjasama dan merapatkan jurang antara disiplin di antara teori informasi dengan bidang lain seperti linguistik, sosiologi, psikologi dan falsafah. Yang kelima, memperluaskan teori informasi kepada komunikasi multimodal. Dan yang keenam, membangunkan model dan teknik kepada teori informasi untuk menangani data bising, kualiti data dan ketidakpastian. Kesimpulan, teori informasi kekal sebagai asas dan satu konsep yang kuat dalam informasi globalisasi. Dapat dilihat berbagai bidang diubah oleh kuantifikasi dan analisis informasi serta menyumbang pendapat yang berkesan tentang bagaimana sesuatu informasi diproses dan dihantar. Teori informasi dijangka akan memainkan satu peranan yang penting dalam pembentukan kefahaman manusia tentang fenomena maklumat. Sekian, terima kasih.